Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita belajar tentang sains tingkatan 4 bab 6, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Iaitu kita akan tengok 6 sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Jenis sokongan pada haiwan. Rangka. Rangka adalah jenis sokongan pada haiwan, iaitu rangka ini adalah sistem sokongan pada manusia dan haiwan. Okey, ada berapa jenis sistem sokongan pada haiwan? Itu ada 3, iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga rangka dalam dulu ya. Rangka dalam ialah dimiliki oleh semua vertebrata termasuk manusia. Vertebrata ini maksud dia yang mempunyai tulang belakang. Okey, tulang belakang tu adalah vertebrata, ataupun kita kata mempunyai tengkorak dan juga tulang belakang. Itu adalah rangka dalam ya. Terbina daripada tulang dan rawan. Tulang dan rawan. Okey, maksud dia ada tulang, ada rawan. Tulang dan rawan. Okey, berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman kita, contohnya macam hati, jantung kita, dan mengekalkan bentuk badan kita. Dia akan shaping kita punya body kita. Okey. Dan asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. So kalau ada otot tak ada tulang, kita tak boleh gerak. Kalau ada tulang tapi tak ada otot pun, kita tak boleh gerak. So both of is complementary. Otot dengan tulang mesti seiring. Okay. So rangka dalam, contoh rangka-rangka dalam lain selain pada manusia, iaitu haiwan lain, iaitu buaya, lepas tu ikan, katak, burung kan. Ini adalah contoh, kita kata ini pun burung. Okey, ya. Contoh rangka dalam di mana. Seterusnya adalah rangka luar. Rangka luar. Apa dia rangka luar? Dimiliki oleh kebanyakan invertebrata. Invertebrata ni opposite balik. Maksudnya dia tak ada tulang belakang. Dia tak ada tulang belakang. Okey. Apa dia? Terdiri daripada lapisan keras kitin, berlilin atau cengkerang. Dia mempunyai satu kulit yang keras dan berkitin, kitin lilin. Kitin berlilin maksudnya bila air kena pun, air jatuh atas badan dia pun dia tak akan serap. Dia akan mengalir macam daun keladi kan. So itulah kitin berlilin, dan juga cengkerang. Cengkerang maksudnya dia pakaian dia, kulit dia, dia punya kulit luar dia sangat keras. Okey. Apa tujuan rangka luar? Sokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan juga melindungi organ dalaman haiwan. Sama juga macam rangka dalam tadi ya. So dia adalah juga merupakan tapak bagi pelekatan otot. Sama ya. So tulang, sistem sokongan mesti bersama-sama dengan otot. Contoh rangka luar, ini udang. Okey, ini laba, ketam, scorpion. Okey. So ini adalah merupakan contoh haiwan rangka luar yang mana dia punya lapisan kitin keras, berlilin dan juga cengkerang. Rangka hidrostatik. Apa itu rangka hidrostatik? Itu dimiliki oleh sesetengah invertebrata yang berbadan lembut. Dia juga ada kumpulan invertebrata tetapi lembut. Okey, seperti cacing. Dalam gambar kat belakang ni, background ni adalah obor-obor kan. Cacing, obor-obor. Sebab dia tidak mempunyai sebarang tulang dalam badan dia. Dia tak ada tulang. Cacing, sotong, obor-obor, dia adalah haiwan invertebrata yang tak ada tulang dan badan dia lembut. So dia menggunakan rangka hidrostatik. Terdiri daripada dinding berotot yang meliputi rongga badan yang diisi dengan benda-benda. Maksud dia dalam badan dia tak ada tulang, ada apa? Dalam badan dia ada otot-otot. Maksudnya dia ada otot-otot dan di tengahnya ada rongga. Ada rongga, ada ruang. Antara dalam ruang tu ada isi bendalir, cecair. Okey. Sebendalir ini mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah, menyebabkan badan haiwan yang lembut jadi tegak. Sebab kita nampak walaupun dia tak ada tulang, tapi kita nampak dia segah, nampak dia tegar, nampak dia kembang, elok, cantik. Sebab apa? Sebab dia ada tekanan hidrostatik mengenakan keseluruhan bahagian dinding dalam badan dia tu. Sebab tu dia nampak bentuk dia cantik kan, walaupun dia tak ada tulang. Okey. Rangka hidrostatik ini juga mengekalkan dan mengawal bentuk badan.
Okey, berpandang dalam pergerakan haiwan tersebut. Contoh rangka hidrostatik. Okey, cacing ini yang selalu kita gunakan dalam makmal untuk kita tengok macam mana pergerakan dan sebagainya. Ini adalah haiwan yang invertebrata, yang mana badan dia lembut dan lembek. Okey, kita tengok, kita ada tiga sistem sokongan, iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga hidrostatik. Okey, sekarang saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Kita nak tengok pertumbuhan macam mana haiwan ni bertumbuh, sama ada dia besar dia saiz itu juga ataupun dia akan membesar lagi. Untuk rangka dalam macam manusia, kita boleh nampak daripada pertumbuhan otot dia kan. Tapi kalau untuk rangka luar macam mana? Sedangkan rangka dia adalah berkitim, keras dan juga cengkerang. So kita tengok sini So pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Ini kita nak buat graf lekuk pertumbuhan nanti itu graf tu graf lengkuk pertumbuhan. Kita nak tengok pertumbuhan dia daripada stage kita kata kecil, baby itu sampai stage dewasa. Okey, macam mana kita boleh gunakan graf itu kita namakan graf lengkuk pertumbuhan. Okey, unit pertumbuhan adalah seperti tinggi, cm, isi padu, jisim segar dan juga isim kering. Ini adalah unit pertumbuhan yang kita gunakan. Lengkuk pertumbuhan yang terbentuk menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma. Pertumbuhan dan juga masa. Okey, saiz rangka luar. Okey, sigmoid ini adalah bentuk sigmoid Graf ini adalah bentuk sigmoid. Sigmoid itu bentuk S. Bentuk S di mana semua organisma lengkuk pertumbuhan ni memang adalah sigmoid. Okey. Corak pertumbuhan dia berbeza. Semua organisma mempunyai lengkuk pertumbuhan jenis sigmoid. Tetapi corak pertumbuhannya berbeza-beza mengikut jenis organisma. Okey, tapi kalau lengkuk pertumbuhan bagi haiwan jenis rangka luar, maksudnya rangka luar ni macam belalang kan, yang ada cengkerang kat luar tu, dia tak sama dengan ni, dia sangat unik, dia bukan sigmoid. Dia adalah berperingkat, lengkuk pertumbuhan jenis berperingkat. Nampak So kita ada dua jenis lengkuk pertumbuhan sigmoid dan juga lengkuk pertumbuhan berperingkat. Okey, special untuk lengkuk pertumbuhan berperingkat hanya untuk haiwan yang rangka luar sahaja. Okey, yang lain semua sigmoid. Okey, sebab apa? Sebab rangka luar ni haiwannya jenis terbina daripada kitin dan kalsium yang keras, tegar dan tak dapat mengembang. Maksud dia punya rangka dia terdiri daripada kitin dan kalsium yang keras dan tegar. Lepas tu bila otot dia nak mengembang, membesar, dia tak boleh, dia akan diterhad limit dia tak boleh kembang. Sifat keras dan tak boleh kembang ini dah akan menghalang pertumbuhan haiwan mempunyai rangka luar seperti udang, kumbang, ketam dan belalang. So apa mereka nak buat? So mereka perlu tanggalkan rangka luar tu berulang-ulang kali sampai mencapai peringkat dewasa. Maksudnya rangka luar tu mereka akan tanggalkan. Dalam tempoh masa tertentu mereka tanggalkan, ganti yang baru, tanggalkan, ganti baru sampai tempoh dewasa. Baru mereka akan stop proses penanggalan rangka luar, di mana mereka dah cukup dewasa, dah cukup pertumbuhan otot dah berlaku dekat situ. So proses rangka luar lama diganti dengan rangka luar baharu yang lebih besar, kita namakan adalah proses ekdisis. Okey, ekdisis adalah salin kulit. Bila dia salin kulit, pertumbuhan otot meningkat. Saiz pertumbuhan otot ini bertambah. So rangka luar yang baharu yang dihasilkan itu lebih besar daripada yang lama. So ini kita panggil ekdisis untuk haiwan yang rangka luar. Okay, untuk certain je macam kerang tu, dia memang tak ada salin kulit kerang. Sebab dia akan pertambahan dari segi kitin dan kalsium saja dalam dia, pertambahan otot ni. Okay, so dia tak ada ekdisis, proses tak berlaku pada kerang. Okey, rangka luar yang baharu dan lembut tu telah terbentuk di bawah rangka luar yang lama. Dia akan terbentuk rangka luar yang baharu dulu. Bila dah sampai peringkat dia macam agak okey, keras sikit, lepas tu baru rangka luar tu akan ditanggalkan. Tengok ini adalah proses di mana lengkuk pertumbuhan berperingkat untuk rangka luar.
Okey, kita tengok ini. Ini merupakan, tak nampak, cuba ambil kalau merah. Okey, ini merupakan pertumbuhan dan juga masa. Ini lengkuk pertumbuhan berperingkat ya untuk haiwan rangka luar. Okey, ini peringkat telur. Okey, nampak dia macam bertangga, naik, stage relax, naik, relax, naik. Okey, pada peringkat yang naik tangga ni, atas ni, stage ni, ini adalah proses ekdisis. Nampak? Ekdisis mana? Di mana rangka luar lama diganti dengan rangka luar baharu. Ini adalah proses ekdisis. Okey, apa dia peringkat yang relax ni adalah peringkat instar. Peringkat instar ini di mana haiwan tersebut makan dengan banyaknya, sebab dia nak tambahkan jisim otot dia. Dia tambah jisim otot dia. Ini peringkat telur, so nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3 sampai ke peringkat dewasa, imago. Okey, so selepas telur, nimfa lah, nimfa sampai peringkat dewasa ataupun kita kenal sebagai imago. Okey, ini adalah proses di mana serangga menyaling kulit, iaitu ekdisis berlaku. Okey. Saiz rangka luar. Okey, semasa ekdisis, haiwan berangka luar ni akan menyedut udara. Kita tengok macam mana dia nak keluarkan kulit dia yang keras itu. So dia akan sedut udara dan mengembangkan badannya. Dia dah makan banyak kan? Dah makan banyak, lepas tu dia akan sedut udara dengan banyak. Bila kita sedut udara dengan banyak, badan akan kembang. So bila badan dia mengembang, tindakan sedut udara memecahkan rangka luar lama yang keras. So bila dia sedut banyak udara, otot dia pun dah bertambah, jisim otot dia bertambah sebab dia makan banyak. So rangka luar itu akan pecah dengan sendirinya. Okey, dia akan pecah dengan sendirinya, maka pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baru mengeras. Okey, so bila dia pecah, dia rangka dalam tu, rangka luar yang baru tu, dia akan proses pematangan untuk mengeraskan. Bila dia cukup masa dia, baru rangka luar tu akan pecah seterusnya, fully pecah. Saiz lagi. Haiwan berangka luar akan mengalami beberapa peringkat ekdisis sebelum mencapai peringkat dewasa. Bukan satu kali je, beberapa, lebih daripada 2 ya. Peringkat ekdisis ini yang menyebabkan keraf lengkuk pertumbuhan haiwan tersebut berbentuk tangga. Sebab tu kita panggil lengkuk pertumbuhan bertangga. Okey. The peringkat nimfa maksudnya selepas telur sebelum dewasa. Nimfa ya. Haiwan tersebut akan makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baharu dan mengalami pertambahan jisim. Maksudnya dia makan banyak sebab dia nak tekan tambah tisu-tisu baru dan juga nak tambahkan jisim badan dia. Okey, so hormon akan mengawal setiap proses ekdisis. Ada hormon ya. Alright, dah settle.